Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kali ini bersempena dengan letupan Citadel Outpost Alliance Silent ataupun SHHH. Aku nak transkip pasal Capsulia Outpost. Apa itu Capsulia Outpost? Kenapa kita serang Capsulia Outpost? Okey, Capsulia Outpost ni anggap dia mudah dia outpost ni Citadel ni mana contohnya base rumah ataupun HQ. Apa yang kita boleh buat dalam Capsulia Outpost ni? Capsulia Outpost ni dalam dia majoritinya kalau kita buat full sama seperti stesen NPC yang kita duduk tu. Cuma beza je Capsulia Outpost ni adalah stesen yang kita bina sendiri satu persatu dalam ni. Kalau tengok kat sini, ini antara ni lah structure docking bay ni untuk kapal kalau duduk sana lah. Office, nak buat office kat sana dalam Capsulia Outpost tu. Dan juga bila masuk Capsulia Outpost ni, owner Capsulia Outpost tu boleh letak tax untuk orang masuk, untuk sewa apa semua tu lah. Ini Capsulia Outpost. Dan normal bagi Capsulia ni, Alliance akan deploy. Harga dia secara mudah Capsulia Outpost ni kalau tengok sini 3 bilion. Tapi last aku tengok Capsulia Outpost ni kalau harga dia mencecah 4 bilion lebih. Capsulia Outpost ni dia boleh juga kita masukkan weapon. Contoh dia ada ni misile. Contoh misile, dia boleh masukkan neutralizer, dia boleh masukkan jammer, ada web, ada service center ni. Ini kita boleh tengok lah. Tapi dia Capsulia Outpost ni secara mudah dia beroperasi menggunakan fuel ataupun minyak. Minyak ni mana nak dapat? Minyak ni yang paling sesuai untuk dijadikan minyak hanya satu saja, plasma nama dia. Kalau kita tengok kat Planetary Resources, kita scroll bawah, nama dia plasma. Okey, plasma. Kalau kita tak ada plasma, oksigen isotope. Sebab plasma ni dia punya kuantiti penggunaan dia untuk satu benda tu banyak besar. Contoh, okey, fuel oil dia ada 191 gigajoule fuel. Kalau kita tengok oksigen isotope 83 gigajoule. Jadi masih lagi menang lagi lah. Ni dekat 200 gigajoule. Kalau kita tengok fuel yang lain, ni semua fuel. Liquid oxygen pun juga fuel 13 gigajoule, 37 2 gigajoule. Jadi basically yang paling sesuai untuk jangka masa panjang untuk jadikan minyak hanyalah plasma. Dan plasma juga agak mahal kalau kat market. Plasma ni mana dapat? Plasma ni kita boleh kat Planetary Resources. Orang jual satu plasma harga dia 2000 sekarang, jadi agak mahal. Okey, kenapa kita serang outpost? Outpost ni secara mudah dia ada satu trik dia, dan juga untuk anchor dia, untuk deploy dia memerlukan masa tak silap aku 30 minit untuk deploy dan juga 24 jam untuk dia anchoring. Mana anchoring ni untuk disiapkan Citadel dalam masa anchor dan anchoring dan juga deploy ni kita tak ada serang dia. Dalam masa sehari lebih ni kita tak ada serang outpost tu. Tapi waktu 15 saat selepas habis dia punya anchoring dengan deploy tu, dia ada masa tak silap aku 30 minit lepas tu ke 15 minit aku tak apa nak ingat, 30 minit macam tu lah. Ada masa timer untuk sebelum dia siap betul-betul. Waktu dalam masa yang terakhir ni, hujung-hujung ni 30 minit 15 minit ni, waktu ni outpost boleh diserang. Tapi dia punya dalam tu tak boleh guna lagi. Dia mana kena habis 30 minit baru yang dalam tu kalau kita letak weapon ke apa semua baru boleh guna. Jadi kritikalnya waktu hujung nak siap tu. Sebab tu outpost kalau tengok kita akan serang dia waktu hujung dia nak siap.
Sebab waktu dia critical, waktu dia yang dia boleh diserang. Dia ada satu trik lagi untuk stopkan timer. Kita kena maintain 2000 DPS. Waktu hujung kita nak serang tu, kita boleh maintain 2000 DPS. Kalau ada 2000 DPS yang maintain tembak outpost tu, timer tu stop. Ini antara trik-trik lah. Maknanya kita tak nak bagi outpost tu siap. Bila outpost tu siap, dia boleh pakai semua weaponry yang ada dalam tu. Jadi nak musnahkan outpost waktu tu dah susah. Sebab tu outpost ni dia akan buat dalam keadaan yang sangat rahsia. Tak nak beri kentut. Andai kata kentut, padah dia macam yang berlaku adalah di SSS tu, pecah lah. Rugilah dia 4 bilion saja. Bagi aku estimate kerugian untuk outpost tu 4 bilion lah. Mungkin lebih lah kalau dia pasang lagi benda macam-macam. 4 bilion tu untuk outpost tu saja. Dalam dia semua barang daripada tu, kita anggaran ni kita secara mudah 4 bilion tak lari lah. Ini outpost. Okey. Ni aku nak buka pasal kita tengok ini nama dia Bus 2. Bus 2 ni adalah kapal logistik. Kapal logistik ni kalau kita tengok dekat ship 3, setiap faction yang ada, 4 faction ni ada kapal logistik dia masing-masing. Kalau tengok dekat main mata dia dekat tier 6. Okey. Ni bus tu ataupun dekat tier 2 dia aku bus kan. Sekejap. Ni kan picture Pro Vigil. Dia ada bus. Okey, bus tier 5 dan tier 6 lah. Tier 5 ni sama juga kapal logistik juga untuk mata bus. Dia lebih kepada shield punya remote operation. Dan juga bus 2 ni upgrade daripada bus tadi lah untuk level 6 nya. Kalau kita tengok dekat Caldari, kita boleh tengok ni Star Bomber. Okey. Ini Bantam ni adalah kapal logistik juga. Sama juga, dia ada 2 jenis, satu yang biasa dan satu yang upgrade lah. Untuk Caldari, kalau kita tengok Arma Empire Navitas Inquisitor ini kapal logistik juga, lebih fokus kepada armor repair. Sama juga dia ada Inquisitor tu, kapal logistik juga. Untuk Galante kita boleh tengok yang ini stop. Ini cover up. Okey, Navitas ini kapal untuk Galante punya logistik untuk armor jugalah. Dia boleh tengok bonus dekat situ. Sama juga ada biasa dan ada yang upgrade level 6. Okey. Pilot untuk logistik ni kurang famous sebab orang kurang tahu untuk cara guna dia. Sebab dalam fleet, kalau kita main fleet untuk frigate, kapal logistik ni sangat membantu dalam cover balik HP shield dan juga armor. Tengok pada kita punya kapal frigate yang kita nak bantu lah dalam fleet, dalam lingkungan fleet tu lah. Dan selalunya kalau untuk main faction frigate, kita akan fokus kepada kapal logistik. Mesti ada lah untuk cover dia daripada meletup lah. Dia optional lah, boleh ada ataupun tak ada kisah pun. Okey, tadi aku nak sentuh pasal bus tu. Ini kapal bus tu bentuk memang pelik sikit. Memang punya bentuk memang tak ada selera punya. Macam ni. Okey. Untuk item bagi kapal logistik bus tu. Okey. Kita tengok dia punya. Okey, ini remote ship booster, optimal range dia tambah range, exclusive outlet tambah 100%. Ini maknanya ini raw bonus dia lah.
Untuk remote shield operation bonus per level ni, maknanya basic tu makin tinggi, satu level tu kita tinggi tolak 12%, maknanya dia kapasiti tak pakai banyak. Jadi kalau full 5, negatif darab 12 darab 5 lah. Sama dengan remote shield booster, shield boost amount ni tambah 7.5%, maknanya lagi banyak dia bagi shield booster tu untuk regen shield. Okey, dan juga frigate command bonus per level ni level 5 juga, basic juga. Kalau kita dapat full weekend dia, kalau 5% 1, kalau kena full dapat 25% flight velocity. Jadi kapal burst tu ni memang agak laju. Kalau kita tengok dia speed biasa dia saja 485, tapi sebabkan aku punya skill dah lebih tinggi, kita tengok navigation dia sekarang 842 tanpa guna tanpa ni cool lah, main cool bukan hot lah. Cool ni maknanya kita tak on apa-apa modul. Ni tanpa modul yang aku on dapat 842. Kalau kita on afterburner lebih lagi lah sebenarnya, lebih lagi lah. Kalau kita tengok punya warp speed tu, warp speed dia 55. Okey, mass dia pun tak besar. Initial modifier dia 1.5. Initial modifier ni, okey, untuk initial modifier di sini sebenarnya ada satu kira-kira dia. Kita untuk selalunya dulu sebelum adanya interdictor sphere ataupun kita panggil bubble, gate camp akan ada duduk di gate camp macam biasa duduk di gate camp, tapi dia orang akan letak jammer dan juga jammer lah selalunya yang paling famous dia akan pakai jammer lah, jammer web lah macam-macam, maknanya untuk sekat daripada kapal tu lari bila jam gate, maknanya ambush lah. Tapi ada satu trik dia untuk frigate dan juga destroyer. Kalau kita boleh redah ke initial kita di bawah 2 saat 2 second, kapal kita tak akan tersangkut walaupun dia orang gate camp. Itu dululah. Sekarang kalau dia guna bubble, benda tu tak terpakai. Untuk frigate selalunya jarang kena gate camp, jarang kena ambush lah, sebab kita punya initial modifier rendah. Initial modifier ni aku akan tunjukkan dia punya kira-kira, cara kira dia. Sama juga, makin besar initial, makin lambat dia pusing ataupun dia align. Sebab tu kat kapal kalau kita tengok ada yang guna polycarbon, ada yang guna auxiliary thruster. Auxiliary thruster tambah velocity, malah tambah kelajuan. Ni kita tengok navigation ni, max velocity ni. Tapi untuk polycarbon ni dia akan kurangkan initial, maknanya buatkan kapal tu pusing lebih laju. Kalau dia kata dia static, dia nak pusing tu dia lebih laju, dia tak makan masanya lama, dia sempat lari. Dan juga bila orbit tu dia punya speed tak drop. Ini kegunaan initial. Initial ni lebih kepada untuk orbit, tak nak bagi speed tu drop waktu orbit. Mana makin kecil initial, makin laju dia boleh maintain orbit tu tanpa dia kurangkan. Pasal kalau kita tengok kapal-kapal biasa bila dia orbit tu, bila dia nak pusing tu, dia punya speed tu akan jatuh. Bukan jatuh sikit, jatuh tu agak banyak juga. Tapi bila initial modifier tu tinggi, initial kapal tu tinggi sendiri, dia akan lagi laju pusing tanpa dropkan speed tu. Ada velocity tak kacau. Initial modifier tu initial modifier lah. Mana kita kena bawa dia lebih bawah daripada 2 second untuk yang biasa. Untuk interdictor bubble ni, hanya ini yang akan boleh counter bubble ni hanya kapal frigate tier 8, kapal interceptor. Kita tengok aku suka lebih pada main mata lah, pasal aku suka main mata. Okey, tengok dia berlapan. Ini kapal slasher. Ni slasher interceptor. Kalau kita tengok role bonus, dia ada warp disrupt field immunity level. Makna kat sini, makna dia kalau bubble tak efek pada dia, makna dia boleh lalu bubble macam biasa tanpa ada efek, anggap macam tak ada apa-apa. Ini satu-satunya kelas yang ada warp disrupt field immunity. Kapal jenis lain tak ada. Hanya frigate tier 8 saja ada kelebihan ni. Jadi ini untuk pilot frigate lah, sebab kita ada cara kita untuk melepasi. Selalunya kapal interceptor ni akan digunakan sebagai scout untuk lepas dari bubble kalau ada orang bubble camp lah.
Untuk interceptor tu 44 faction, 44 race tu adalah Mibata ada, Station 2, Kondo, kalau Kadari Kondo, Interceptor, dia tengoklah sendiri. Okey, kalau kita tengok ini bus 2 dia punya item dia takkan pakai namanya kapal logistik ni secara mudah dia kapal healer ataupun medic. Kapal healer ataupun medic dia armor ataupun shield terpulang, tak ada masalah. Dan dia punya high slot dia selalu orang takkan bubuh weapon, orang akan bubuh barang, dia nama dia remote shield booster. Okey, sekarang untuk harga remote shield booster ni, sebab kapal logistik ni tak famous, ini GTC punya ni high end punya lah, barang high end. Kalau kita tengok kat market, harga dia pun tak mahal, 500,000 je satu. Harga dia satu hanya 500,000 sebab dia tak famous. Jadi harga dia memang jatuh. Kalau kita tengok, dia boleh healkan kapal. Kita tengok optimal range dia 9. Maknanya setelah 9 km jarak dengan kapal ally yang kita target, kita lock, dia akan boostkan shield on push amount tu 74.5 setiap cycle. Maknanya setiap 4 saat. Kalau tengok activation time dia tu, okey, activation time tu maknanya pusingan dia, cycle dia, maknanya setiap 4 saat satu benda ni akan heal 74.25 shield dalam jarak 9 km lah. Ini optimal range, maknanya 100%. Makin jauh dia, kalau kita campur dengan accuracy fall off, makin rendah, makin jatuh dah sikit dia ni. Kalau kita duduk dalam jarak contoh 20 km, shield boost amount dia akan turun bahagi 2 je lah. Ini untuk satu yang kita pakai 3 benda yang sama. Okey, kita pakai 3 benda yang sama. Jadi untuk jarak dekat, aku rasa 74 jarak 3 tu dalam banyak sebenarnya dia akan shield tu. Dia akan shield tu dalam keadaan yang sangat banyak. Jadi kemungkinan kapal faction frigate yang kita untuk cuba cover tu tak perlu pakai pun shield booster. Dia boleh gantikan low slot dia dengan item yang lain sebab ada kapal logistik yang cover untuk shield untuk dia. Ini kegunaan logistik. Tak semestinya kita bila kata kapal kena pakai ship booster. Tak, ada pilot frigate yang logistik ni. Logistik ni ada frigate, ada cruiser. Dia ada 2 jenis ya kapalnya, ada logistik cruiser ataupun frigate setakat ni. Akan datang tak tahulah. Okey, ini high slot dia saja. High slot dia maknanya samai dia sama juga, lock. Dia tak pakai target management dah, dia pakai lock. Lepas tu dia tekan shield, tapi dia kena jaga jarak dia. Itu pulang lah, nanti itu cara main skill tu nanti kita belajar sama-sama. Okey, untuk mid slot ni kita pakai small remote capacitor transmitter, barang bernama juga. Harga dia kalau kat market kita tengok sekarang 35 sahaja. 35,000 sahaja. Jadi metal level dia 8. Jadi item ni agak rare juga dah, kalau ikutkan rare, tapi sebabkan pilot logistik ni tak famous, jadi barang logistik cukup murah. Kita pakai 2. Apa small remote capacitor transmitter ni? Okey, small remote capacitor transmitter ni akan menggunakan kapasitor kita untuk bagi dekat orang. Dia lain dengan Nosferatu. Nosferatu ambil kapasitor musuh bagi kat kita, tapi untuk small remote capacitor transmitter ni akan gunakan kapasitor kita untuk bagi dekat orang, untuk bagi ke ally kita. Kalau anda kata kapasitor dia orang jatuh kan, kita akan bagi dia ke mana, dia guna kapasitor kapal kita sendiri. Jadi penggunaan dia punya kapasitor agak besar lah. Kalau kita tengok bus tu punya kapasitor 1655 gigajoule, besar. Bagi aku dia satu cukup besar. Activation cost dia hanya 38 saja. Dan dia transfer amount 32 gigajoule. Setiap 5 saat. Jadi benda ni bukan dipakai dalam keadaan yang panjang lah, dia akan pakai untuk kegunaan tertentu sajalah. Okey, optimal range dia 3.5, accuracy for off dia 5. Jadi dia sama juga. Kalau dalam optimal range dia 100%, maknanya 32 tu
32 gigajoule. Kalau kita duduk dalam keadaan accuracy fall off, tambah accuracy fall off tu mana half lah, separuh lah daripada 32 tu, 17 lebih kurang macam tu lah, lebih kurang 17-16 gigajoule lah mana dalam jarak tu. Mana ni semua remote capacitor transmitter ni dalam jarak jauh. Kena ingat untuk pilot logistik dia bukan main secara orbit. Untuk kapal logistik dia bukan main orbit, pasal dia bukan tembak musuh, dia support kapal. Bila support kapal, jadi permainan playstyle dia dah berbeza. Tapi barang dia murah dan skill dia tak banyak, sebab skill dia semua pada basic, tak perlu jadi alpha, tak perlu jadi Amerika punya skill pun, advance dia tak sentuh pun. Okay, untuk low strike kita pakai afterburner lah, untuk bagi laju sikit nak pergi sampai untuk lari. Dan juga kita pakai small capacitor battery. Okay, small capacitor battery ni apa? Small capacitor battery ni guna dia sekali kita tekan activation time tu dalam masa 25 saat, reactive delay tu 60 saat. Tapi bila kita tekan sekali, kita on dia sekali, dalam masa 60 saat sahaja tu, dia aktif dia 25 saat, tapi dia punya timer dia 60 saat. Ni betul maksud dia. Mana dia aktif dalam masa kita tekan 25 saat, dia aktif. Lepas tu dia akan timer delay dalam masa 60 saat. Kita tunggu 60 saat baru kita tekan balik. Okey. Untuk activated time ni 25 saat, dalam masa 25 saat ni dia akan letakkan boost kita punya kapasitor sebanyak 156 gigajoule. 156 gigajoule. Jadi cukup banyak. Dan juga kita tengok additional capacitor ratio upon activation ni 18.8%. Maknanya kita on benda ni, dia campak 156 gigajoule dalam kapasitor kita, mana melebihi had kapasitor kita, tak ada masalah. Pada masa yang sama dia mempercepatkan recovery kapasitor kita andai kata kapasitor nak habis. Sebab kapal ingat semua remote capacitor transmitter ni gunakan kapasitor kapal kita. Jadi kapasitor kapal kita akan turun. Jadi untuk counter dia, kita pakailah benda ni, small capacitor battery. Satu lagi sheet booster lah. Sheet booster ni nak pakai boleh, tak pakai pun tak ada masalah. Boleh tukarkan dia dengan satu lagi acolyte small capacitor battery. Maknanya kita tekan satu, cara main dia kalau nak main logistik lah, ni antara optional dia. Kita tekan satu capacitor battery, tunggu dia habis, tunggu time delay dia 30 saat, kita activatekan small capacitor battery yang kedua. Jadi kita boleh activate setiap 30 saat satu. Jadi kita boleh cover kita punya kapasitor. Itu cara antara cara main dia lah. Untuk dia punya rig, kita fokus kepada semiconductor memory cell prototype. Pakai prototype ya, pasal kita nak buat kapal ni semurah yang boleh. Ini dia increase capacity, maknanya besarkan lagi kapasitor kita supaya lebih banyak kapasitornya ada dalam kapal kita. Boleh pakai benda ni, aku sarankan pakai benda ni dua lah, prototype, ataupun aku pakaikan yang ini. Satu lagi aku pakai yang ni, kapasitor recharge time adjustment ni, untuk bagi lagi cepat kapasitor aku recharge. Jadi tak ada masalah lah, korang boleh combokan dengan tu, ataupun korang pakai je benda ni dua, sebab benda ni boleh stack, tak ada penalty. Kebanyakan rig ataupun modul bila kita stack dia ada penalty, tapi untuk kapasitor ni, memory cell semiconductor ni, jenis ni dia tak ada penalty. Jadi dia boostkan lagi. Kalau kita pakai dua, maknanya 21%. Mana lagi tinggi kita punya recharge dengan kita punya kapasitor besar kapasitor kita. Okey, ini yang dikatakan logistik. Kapal logistik kalau kita tengok pun nyawa dia memang tak banyak, 921. Jadi pada banyak pun shield dia saja memang tak banyak, memang dia lemah. Kapasitor dia kalau kita onkan semua hanya bertahan 1 minit 24 saat sahaja. Okey, ini katakan logistik, kapal logistik. Kalau kata siapa nak try main kapal logistik, boleh. Sebab kapal logistik boleh cover untuk destroyer, boleh cover untuk cruiser. Kita boleh support cruiser daripada jauh. Andai kata kita skill tak tinggi, tapi kita ada skill logistik, kita boleh follow dia orang,
duduk dalam dia punya fleet untuk buat anomali tayar tinggi dalam keadaan kita bantu support dia punya kapasitor. Yang ini untuk bus dan juga bantam. Bus dan juga bantam dia lebih kepada shield repairing, shield recovery, shield repairing. Untuk Navitas dengan Inquisitor dia lebih kepada armor, tapi kena check lah satu-satu sebab roll bonus dan juga skill dia orang lain-lain. Beza dia kalau kita tengok dia terbalik ya. Bus dengan bantam ni lebih kurang dia terbalik ya. Okey. Untuk bus 2 dia panjangkan accuracy fall off, tapi optimal range dia pun tak sepanjang accuracy fall off. Untuk bantam, aku bagi tengok bantam bantam ni pun shield juga. Okay. Bantam accuracy fall off dia lagi jauh, dia punya remote shield booster optimization dia kurang, tapi accuracy fall off dia lagi jauh tapi kurang tepat. Macam bus dia jauh tapi tak sejauh bantam 2 punya jarak, tapi dia bagi tu lebih tepat lah, lebih tajam lah, lagi banyak daripada biasa. Makin jauh tu tak seteruk sangat, tapi mana dapat dia bagi cover shield tu tinggi. Macam ini dia boleh duduk dalam keadaan jauh, bantam ni dia duduk dalam keadaan jauh tapi dia bagi shield booster tu kurang. Sebab apa? Optimal range dia rendah, makna dia punya persen dia tu kurang sikit. Yang lain lebih kurang sama, cuma beza dia frigate command bonus level dia dapat signature radius, makna dia lagi makin tinggi. Kalau 45 makna 20% negatif 20% signature radius, makna dia lagi kecil. Pasal kita kena faham. Okey, kita tengok sini. Kita tengok signature radius dia 35.4. Maknanya kalau 20% tu lagi kecil daripada 35.4. Maknanya frigate makin kecil kapal, makin susah untuk tracking dia, dan makin susah untuk ditembak, makin susah untuk dia lock. Ini antara kelebihan bantam. Yang lain tu kita boleh tengok sendirilah. Okey, setakat ni itu saja untuk aku ceritakan pasal logistik dan juga outpost. Apa-apa boleh message. Aku akan cuba huraikan sikit demi sikit apa yang terbuku, apa yang tersirat, apa yang susah-susah sangat. Okey. Assalamualaikum.